Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa murid-murid dengan Cikgu Zaki hari ini. Hari ini kita nak belajar apa? Kita akan belajar prosa tradisional, iaitu kepimpinan melalui teladan. Sebelum itu, mari kita berjumpa dahulu dengan rakan baik cikgu, iaitu Patik Z. Bagus. Cantik mutu. Hamba akan mungkin beli. Tajam. Awas. Ya? Oh, nama hamba ialah Patik Z. Hamba berasal dari Majapahit. Di mana? Di situ. Di Pulau Jawa. Empayar Majapahit ini terletak di Pulau Jawa, telah wujud dari 1293 sehingga 1517. Empayar Majapahit ini menemui puncak kegemilangannya semasa era pemerintahan Hayam Wuruk yang mentadbir Empayar Majapahit dari 1350 hingga 1389, yang dibuktikan dengan penjajahan yang meliputi hampir seluruh Asia Tenggara. Kejayaan Hayam Wuruk ini di atas kebolehan memanda Perdana Menteri Majapahit, iaitu Patih Gajah Mada. Cerita ini bermula apabila prajurit 7 bersaudara yang telah dihantar oleh Seri Betara Majapahit ke negeri Melaka telah gagal dalam misi mereka. Maka Seri Betara Majapahit berbincang dengan Patih Gajah Mada
untuk meneruskan usaha ini juga. Maka terletaklah tanggungjawab ini kepada Parti Gajah Mada untuk memikirkan tindakan-tindakan yang wajar dilakukan. Parti Gajah Mada berfikir salah seorang prajurit 7 bersaudara yang berkorban, iaitu Petala Bumi yang menjawat jawatan Penggawa Agung, mempunyai seorang anak yang tidak kurang juga hebatnya. Anak Petala Bumi ini, pada fikiran Parti Gajah Mada, boleh meneruskan usaha-usaha ayahnya untuk menewaskan Kerajaan Melaka. Kertalasari ini merupakan seorang prajurit yang sangat hebat. Kesaktiannya, kehebatannya boleh menewaskan sebuah negeri, iaitu negeri Daha, secara berseorangan saja. Maka dengan kelebihan yang ada pada diri Kertalasari ini telah meyakinkan Parti Gajah Mada untuk membawa sembah kepada Seri Betara Majapahit, yang akhirnya Seri Betara Majapahit menitahkan agar Kertalasari ini menyelesaikan usaha-usaha ayahnya. Bagi diri Kertalasari ini, dia mengambil kesempatan titah yang diberi oleh Seri Betara Majapahit ini untuk membalas dendam terhadap kematian ayahnya dengan membunuh Sultan Melaka dan Laksmana Melaka. Kertalasari ini tidak boleh pergi ke Melaka begitu saja. Kertalasari ini seorang yang bijak. Dia menyamar sebagai pengikut Patih Kerma Wijaya. Sesampai saja dia di negeri Melaka, dia pergi melihat di sekitar-sekitar pelabuhan, rumah-rumah saudagar-saudagar, orang-orang kaya-kaya, dan ada satu ketika dia mengikuti Patih Kerma Wijaya sebagai satu rombongan masuk ke dalam Istana Melaka. Apa tujuannya? Sila baca prosa ini untuk melihat tujuan mengapa Kertalasari masuk ke istana. Apabila Kertalasari telah mendapat segala maklumat yang diperlukan, tindakan pertama Kertalasari ini bukanlah terus membunuh Sultan Melaka,
dan Laksamana Melaka. Kertajasari ini menggunakan strategi menimbulkan kekacauan dalam negeri Melaka. Bagaimana murid-murid? Kertajasari ini berbuat onar, iaitu mencuri di rumah saudagar-saudagar, seterusnya mencuri di rumah orang-orang kaya-kaya, kemudian Kertajasari ini mencabuli isteri-isteri mereka. Keadaan negeri Melaka yang aman damai tiba-tiba menjadi kacau bilau. Mencuri di sana, mencuri di sini, mencuri di sana, mencuri di sini. Hal ini telah menimbulkan kerisauan kepada Sultan Melaka. Maka Sultan Melaka menitahkan Temenggung dan orang-orangnya untuk berkawal dan menjaga keselamatan, harta dan nyawa penduduk negeri Melaka. Namun, keesokan harinya didapati bahawa kecurian tetap berlaku. Lebih malang lagi, sehinggakan rumah bendahara sendiri menjadi mangsa. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Peribahasa ini tidak terpakai untuk Kertajasari, kerana Kertajasari seorang prajurit yang sangat hebat, penuh kesaktian. Temenggung bersama orang-orangnya gagal untuk menangkap Kertajasari. Beberapa hari negeri Melaka berlaku kekacauan sehingga merisaukan rakyat jelata. Kerisauan ini dirasai oleh Sultan Melaka. Maka Laksamana Melaka membuat tindakan untuk turun menyelesaikan masalah ini. Tetapi Sultan Melaka menitahkan, jangan Laksamana Melaka. Malam ini jagalah Beta dan juga Istana Beta. Maka Laksamana Melaka akurlah dengan titah Sultan Melaka. Hal ini demikian. Laksamana Melaka tahu berdasarkan firasatnya, prajurit ini yang Laksamana Melaka tak tahu siapa namanya, selepas menyerang dan mencuri rumah bendahara, sasaran berikutnya ialah Istana Sultan Melaka. Maka segala persiapan Laksamana Melaka telah buat, dan akhir sekali pada malam berikutnya Laksamana berdiri di sebalik pokok untuk melihat gerangan siapakah prajurit yang menimbulkan kerisauan dan huru-hara di negeri Melaka. Pada malam itu, Kertajasari berniat untuk menceroboh Istana Melaka, meneruskan kerja-kerja jenayahnya. Apabila Kertajasari sampai ke Istana Melaka, mahu menceroboh, dia gagal. Kerana ilmu yang digunakan untuk memagari Istana Melaka itu serupa seperti ilmu yang ada
di Pulau Jawa. Ketalasari rasa mereka atau sesiapa yang memagari Istana Melaka ini mempunyai kehebatan dan juga kesaktian yang setara dengannya. Maka untuk mengelakkan perkara yang tidak berapa baik berlaku pada diri Ketalasari, maka dia berundur daripada meneruskan usaha dia menceroboh Istana Melaka. Murid-murid, apakah kesudahan cerita ini? Bagaimana Laksmana Melaka mengatasi Ketalasari sehingga dia tewas di negeri Melaka? Bacalah cerita ini sehinggalah kesudahannya, dan nasihat cikgu, dapatkan pengajaran daripada cerita ini untuk diri murid-murid sekalian. Akhir kata, sebelum cikgu mengundur diri, jaga diri, jaga keluarga, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa pada sesi yang akan datang. Bye.